والتذكير والنفع انتفاء والإفادة والاستفادة. الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مؤلف. Dengar tak? Dengar. Dengar. قال مؤلف رحمه الله. Mana ni? Faslun. هل الصور تابعة للمعنى. Adakah gambaran-gambaran hal suwar tabi'atul lil ma'ani, adakah gambaran-gambaran sebagaimana disebutkan dalam kitab ni, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, gambaran dalam diri anak Adam dari sudut sifatnya, menggambarkan sifat sama ada al-khinzir wal kalb wal bahaim wal malaikah. Tabi'atun lil ma'ani, akan mengikut bagi ma'ani, adalah hati itulah, sifat-sifat itu adalah sifat adalah hati. Wa alam annal insana, ketahuilah bahawasanya manusia. Tak nampak ana share ke? Ke hilang? Ada ke share screen tu? Hilang tak? Kehilangan. Baik. Ada? Ada ke? Ada? Ada dah tak? Ada. Ada dah. Kena ada di tak nampak. Ada? Duduk mana? Ada kan? Ping Nampak lah. Asal ada. Kalau tak ada, jalan dah. Boleh tak, insyaAllah. Qala mu'allif rahimahullah wa'alam anna al-insana fi surat ibni Adam al-yawm. Anda tengok dalam video rakaman tu, boleh kongsi sekali dua tak? Sekali dengan teks tak? Patut pun. Beres. Tengok Bible dah lah. Wa'alam annal insana fi surat ibni Adam al-yawma. Ketahuilah bahawasanya al-insana, bahawasanya mahiyah, diri manusia itu, mana diri manusia yang mana hakikatnya yang tersembunyi, yang mastur, yang tak nampak itu, fi surat ibni Adam al-yawm, pada rupa manusia hari ini maknanya apa yang lihat pada mata pandang kita hari ini, mana dalam dunia ni surah manusia dalam dunia tidak mengikut bentuk bagi roh dia, diri dia,
sifat yang ada dalam hati dia. Baik sifat yang mahmudah ataupun sifat yang mazmumah. Jadi kedua-duanya baik dalam diri kita manusia itu ada sifat yang mazmumah yang diwakili bagaimana disebut oleh al-musannif sama ada dengan sifat-sifat membawa sifat-sifat kalb ataupun khinzir atau bahaim atau malaikah ataupun sifat-sifat yang mahmudah, sifat malaikah tidak memberi kesan kepada rupa dia. Kerana itulah hukum dalam dunia, tidak bagi menunjukkan makna dia. Maknanya kalau rupa baik pun, walau sifat tak baik setara mana pun, kalau dia tu rupa zahir yang cantik-cantik lah. Kalau rupa uduh, walaupun sifat baik pun uduh juga. Tidak kata kalau perangai baik gak, tengok rupa zahir tu jadi comel. Tidak. Ya begitulah. Waradan ada jadi tetapi apa dalam sifat-sifat manusia di dunia ini dengan rupanya sebagai haiwan ataupun syaitan atau malaikat telah digambarkan, dirupakan dalam Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran telah menggambarkan manusia ini, lipat manusia umpama an'am, binatang-binatang ternak. Mana? Dalam Al-Quran sebut ulaika kal an'ami. Al-an'am. Kal an'ami. Haiwan ternak. Bahaim lah. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sak lagi. Lebih teruk lagi. Besar lagi. Al-Quran sebut. Apa lagi? Yang menggambarkan sifat manusia dengan binatang. Famathalahu kamathalil kalbi. In tahmil alaihi yalhas. Au tatrukhu yalhas. Maka serupa dengan gambarkan manusia yang punya sifat yang mahmudah lah. Anda tak ingatlah tafsir apa sebelum ni. Semisal pada apa. Umpama al-kalb. Umpama anjing. Sekiranya kita membiarkan dia menjelai juga. Kalau tinggal pun menjelai. Surah Al-A'raf. Jadi al-kalb. Ada ayat Quran sebut mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Surah apa? Surah Al-Jumu'ah. Gambar sepungah himar. Ini orang yang ada ilmu tapi tidak menggunakan. Sepungah himar bawa barang, tak ada bawa bel saja. Ia tidak ada nak guna. Al-Quran juga menggambarkan dalam surah Al-A'raf wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Menggambar manusia umpama syaitan. Syayatin. Musuh umpama syayatin dalam rupa manusia. Tapi ia dalam dunia, jadi ini gambaran tashbihul insan dalam Quran. Jadi gambaran ni nampak jelas tu? Nampak jelas ke? Nampak Ustaz? Nampak jelas. Anda tak nampak dalam ni device lagi tu. Tak apa. Atau asal antu nampak. Okey. Jadi perumpamaan ini sifat dalam dunia dia tidak tidak terjemur dalam rupa dia. Yang ma'ani tu. Bama ada baik ke an'am ke kalb ke syayatin ke, dia tidak akan menjelma dengan surah sifat itu, ma'ani itu, tetapi ghadan itu akhirat akan menjelma.
wa ghadan, dan esok sini makna ai fil akhirah, tangkashifu, akan terdedahlah, akan terzahirlah, lahu, baginya, ai lil insan, bagi manusia, al maani. Ini panggil al maani lah sini. Al maani. Al maani maknanya yang haqaiq, dalam hakikat sifat-sifat dia. Fatakunu suratun fi ma'nal ma'ani, maka surah jadi gambaran pada akhirah akan mengikut bagi ma'nal ma'ani, akan mengikut bagi fatakunu surah as-surah fi ma'nal ma'ani. Tu. Adapun dunia tak ada lagi. Fa amma alladhi ghalaba alaihi al-ghadabu fayaqumu fi suratil kalbu. Maka manusia yang mana ghalaba, maknanya dipengaruhi ataupun dikuasai, dipimpin, alaihi, atasnya, mana di dalam dunia ni, dengan al-ghadab. Dengan al-ghadab, maknanya ghadab dah melampaui pada had dia, banyak ghadab dan cepat ghadab. Biankan ghadab tu kasiral ghadabi wa sari'ah, dan cepat, mana lebih hak lah. Lebih hak lah ke mana? Dia banyak daripada sepatutnya, dia cepat daripada sepatutnya. Fayakumu, maka adalah fil akhirah, maka adalah dalam akhirat, fi suratil kalb, akan dalam bentuk kalb. Maknanya kerana sahib dia, orang yang bersifat dengan sifat al-qalb dalam dunia, akan terzahir hakikatnya dalam umpamaan ini di akhirat kelak. Wa ammal ladzi ghalaba 'alai syahwatu, adapun yang ghalaba 'alai syahwat, yang mana dikuasai oleh syahwat, mana mengikut syahwat, menjadikan syahwat sebagai Tuhan dia, mengikut bagi syahwat, fayakumu, maka ada di akhirat nanti, fayakumu fil akhirah, maka di akhirat nanti, fi suratil khinzir, dalam surah khinzir, yang mana khinzir yang ditasbihkan dengan syahwat, ditasbihkan syahwat dengan khinzir. Kenapa? Lianna suwara tabi'atun lil ma'ani. Kerana gambaran-gambaran di akhirat kelak, tabi'atun lil ma'ani, akan mengikut bagi ma'ani. Ma'ani sifat hakikat, sifat dalam diri. Wa innama yubsiru an-naimu fi naumihi ma sahha fi batinihi. Dan sungguhnya yubsiru, diperlihatkan, an-naimu, wa innama yubsiru an-naimu, oleh orang yang tidur fi naumihi, dalam tidurnya, mana dalam mimpi dia, kita bermimpi, ma sahha fi batinihi, apa yang sah, apa yang ada dalam batin dia, dalam jiwa, menggambarkan apa yang ada dalam diri dia, batin dia, sama ada daripada akhlak-akhlak, sifat-sifat, keadaan-keadaan. Kerana apabila batin kita, jiwa kita, diri kita bersih, suci, murni, ghalibnya, kita akan mimpi yang salihah, dinamakan ru'yah salihah. Kita ingat benda tu baik, menggambar yang baik. Dan sekiranya dalam diri kita kucar, gelap, tak tahu berapa, maka kita mimpi, orang panggil, mimpi tu orang panggil al-ghasul ahlam. Al-ghasul ahlam. Bagi orang soleh, akan nampak dalam mimpi ru'yah salihah.
ar-ru'ya salihah. Maknanya batin dia, menunjukkan pada batin dia dan diri. Sekiranya apa nama, dalam diri tu gelap, ni kalau sofa bersih, ru'ya salihah. Kalau diri tu gelap, zulmah, zulmah, jadi orang panggil al-ghasul ahlam. Al-ghasul ahlam. Mimpi tak tahu apa benda. Ataupun benda yang tak baik. Ataupun tak tahu apa benda. Kita mimpi tu. Jadi memori apa yang ada dalam memori kita, ada kita ingat kau tak ingat kau gapo ya ke tubi kau se pada gapo dia. Itu semua menunjukkan bahawa cermin kepada yang mendedahkan apa nama kesalahan kita, dosa kita, sama ada yang lepas ataupun akan datang. Nah, ini adalah mi'yar, ukuran untuk kita mengenali keadaan batin kita. Nah, memanglah kata mimpi ni mainan tidur. Nah, mainan lah bagi orang yang zulmah ni. Nah, tapi manakala kita mimpi ngaru si kodang, nah, tahu apa benda tu, menunjukkan satu tu ya, diri kita lagi. Nah, wa innama arafta annal insana fi batinihi hazil arba'ah. Sungguhnya apabila kamu tahu, sebagaimana yang dibincangkan sebelum ni, kamu marah, annal insana, bahawasanya manusia itu, keadaan manusia itu fi batinihi hazihi, pada dalam batin dia, dalam diri dia, hazil arba'ah, 4 perkara ni, apa dia? Akhlakul bahaim, akhlakul siba, akhlakul syayatin, akhlakul malaikah. Jadi manusia ada yang berakhlak, akhlakul bahaim, akhlak kehewanan, atau akhlakul siba, akhlak binatang buas, atau akhlakul syaitan, akhlak syaitan, atau akhlakul malaikah, fayajibu ayuraqiba harakatihi wa sakanatihi. Maka wajib dia memerhatikan, meraqabahkan, memerhatikan, menilik semua, menjaga semua setiap gerakannya dan diamnya. Maknanya kita kena muraqabah semua, kita perhati semua, kita tilik semua, kita kena pastikan supaya setiap gerak dan diam kita, sama ada zahir dan batin, perkataan dan perbuatan, apa manhaj kita adalah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba, dia akan menjadikan siap gerak dan juga diamnya adalah ubudiyah. Semuanya adalah ubudiyah. Wa ya'rifu min ayyi arba'ahwa. Wa ya'rifu ni atas pada wa yajibu, mana wa yajibu alaihi aidan, wajib atas manusia juga ay ya'rifa min ayyil arba'ati huwa, mengenali, mengetahui
daripada min ayyi arba'ah, min ayyi hazil akhlaq. Akhlak arba'ah wa. Hak mana dia ni? Dia ni, diri kita ni, hak mana akhlak, hak mana pada hak empat ni? Sama ada kita dapati diri kita ni mempunyai akhlak bahaing atau akhlak binatang, buas, akhlak syaitan ataupun akhlak malaikat. Dulu ni kita dah bincangkan dah. Bagaimana nak kenal? Apa dia akhlak bahaim? Apa dia akhlak sabah? Syaitan, malaikat. Fa inna sifatihi tahsulu fi qalbihi wa tabqa ma'ahu ila yaumil qiyamah. Maka sungguhnya sifatnya yang terhasil, yang ada dalam hatinya, yang mana yang bertempat dalam hatinya, wa tabqa ma'ahu, dan kekal bersamanya sehingga hari kiamat. Artinya kita dalam proses kita belajar tasawuf, antara prosesnya kita mujahadahnya adalah proses takhalli ataupun takhliyah. Kita buang sifat-sifat mazmumah dan kita tahalli atau tahliyah. Dan kita hias, kita masuk sifat-sifat yang mudah supaya kita tak bawa bekal itu sebagai bekal kita dalam akhirat nanti adalah sifat yang mazmumah. Fa inna sifatahu tahsulu fi qalbihi wa tabqa ma'ahu. Maka sungguhnya sifatnya yang ada dalam dirinya akan kekal dalam hatinya dan kekal bersamanya hingga hari kiamat. Jadi kita kena, kalau kita tak sifat mazmumah tu kita tak singkirkan. Kalau kita singkirkan dengan proses-proses dia, maka yang ada adalah sifat-sifat yang mahmudah. Jadi sebelum kita nak hias, kita nak masukkan sifat mahmudah itu, tak dapat tidak, mesti kita kena bersihkan dahulu daripada sifat-sifat mazmumah. Kita akan boleh capur. Sebab itulah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, yang proses cabaran yang pertama ialah aqabah ilmu. Aqabah ilmu, iaitu bagaimana pun kita kena tahu. Balik cabaran ini kita kena belajar. Kita kena belajar. Seumpama ni nah, ada. Sebab itulah dalam kitab hidayah juga sebut ada. Dalam penjadualan hidup kita, siap lepas pada fajar, siap pada lepas zuhur, lepas asar, kita antara amalan yang paling utama adalah kita mencari ilmu yang boleh membawa kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah lagu mana pun itu perlu kita korbankan, perlu kita mujahadahkan pada permulaan dan sepanjang masa. Kita pada proses, bukan kata terhenti ia akan sampai akhir hayat. Tapi perlu ada waktu mula-mula sekali. Yang kedua, perlu ada taubah. Kita kena bersih, kena taubat dahulu. Lepas tu kita akan menghadapi halangan-halangan dan sebagainya. Bagaimana sebut dalam kitab Imam Al-Ghazali, halangan-halangan dan berbentuk dunia ataupun syaitan ataupun makhluk ataupun nafsu. Baik. Fa inna sifatahu tahsulu fi qalbihi wa tabqa ma'ahu ila yaumil qiyamah. Wa in baqiya, dan sekiranya yang kekal dalam hatinya, min jumlatil baqiyatis salihah, daripada amal-amal yang soleh, yang kekal, amal-amal yang soleh, daripada akhlak-akhlak yang terpuji, syai'un fahuwa bazrus sa'adah. Ini adalah benih bagi pokok kebahagiaan. Baik kata bazru benih kak, kita tambahlah benih ni yang menebitkan pokok. Nak pokok kena ada benih yang mengakari dulu. Lahirlah pokok sa'adah, kebahagiaan dan kejayaan, al-falah. Wa in baqiya ma'hu ghairu dzalik, dan sekiranya yang kekal, yang ada dan bawa sampai mati adalah sifat-sifat yang azamimah, yang tercela, maka fahuwa bazru syaqa, adalah benih bagi pokok al-syaqa, kecelakaan. Kecelakaan dan kebahagiaan kalau nisbah kepada dunia akhirat yang berbeza. Dunia kebahagiaan mungkin dirasa dunia itu sementara,
Tapi kalau kebahagiaan di akhirat adalah kekal. As-sa'adah yang hakiki. Begitu juga kecelakaan. Qala muallif rahimallah wa ibnu adama la yanfakka wa la yanfasilu an harakatihi an harakatin aw sukun. Jadi manusia dari diri manusia, insan, kalau lain dulu. Dari manusia tak terlepas daripada harakah wa sukun, gerak dan diam. Wa qalbuhu mislu zujaj, dan hati manusia umpama zujaj, kaca lah. Umpama kaca yang boleh, patutnya kaca dia bersifat apa panggil? Boleh memantulkan. Nah. Wa akhlaqus su', dan akhlak su' kadukhani, seperti dukhan wa zulmah, dan az-zulmah, kegelapan. Seperti dukhan, seperti asap-asap yang kelam. Wa zulmah, dan kekelaman, gelap. Fa iza wasala ilaihi zalika azlama alaihi, wa idza wasala ilahi zalika, apabila sampai kepadanya, zalika azlam, zalika sekiranya sampai kepadanya, kepada hati, zalika apa? Ad-dukha wa zulmah. Jadi akhlaqus su', jadi akhlaqus su', akhlaqus su' umpama adalah gelap, kelam, az-zulmah, ad-dukhan. Okey. Apabila sampai kepada hati, jadi hati yang diumpamakan dengan kaca, kiranya sampai kepadanya adalah akhlaqus su', adalah akhlak su', yang mana akhlaqus su', yang mana akhlaqus su' ni umpama ad-dukhan wa zulmah, ad-dukhan atau az-zulmah, kegelapan, kekelaman. Jadi akhlaqus su', umpama apa akhlaqus su' ni? Umpama misalnya umpama al-kibri, akhlak hati lah ni maksudnya, akhlak hati, al-kibru takbur, takbur, umpama takbur, riya, hasad, dan sebagainya. Apabila sampai kepada hati, yang umpama hati ni umpama cermin, apa akan jadi? Azlama alaihi, akan menjadi hitam. Jadi hitam. Ini hitam. Azlama alaihi. Apabila hitam, ini akan menjadi hijab. Dah akan jadi hijab, mendinding dia daripada as-sa'adah. Pada as-sa'adah. Apa as-sa'adah sini? Kebahagiaan, iaitu jalan kepada mengenal Allah Ta'ala. Tak boleh memantulkan. Tak boleh. Wa akhlaqul hasani, adapun akhlak hasan pula, wa akhlaqul hasani, dan akhlaqul hasan
Adapun akhlak yang baik seperti tawaduk, seperti sabar, dan selainnya mahabbah, ah, yang mana benda ni dalam masuk akhlak ini dari segala bentuk ketaatan dan ibadat, akan melahirkan akhlakul hasan. Diumpamakan an-nur, an-nur, cahaya, an-nur, an-nur, dan an-nur wadau, cahaya. Faiza wasala ilal qalbi, apabila sampai kepada hati, apa pada hati, nur ini apabila kena pada hati, hati tadi umpama apa? Percermin, zujaj. Apa kejadian apabila cahaya kena kepada cermin? Akan tahharahu, akan membersihkannya daripada kegelapan maasi. Kalau adalah juga maasi yang dah ada, akan mencerahkan. Akan mencerahkan balik. Akan mencerah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittabi' sayyi'ata hasanata tamhuha. Jadi ikutkanlah, turutkanlah hal hasan as-sayyi'ata hasanata. Jadi ni as-sayyi'ah ni mungkin ada as-sayyi'ah dalam diri, as-sayyi'ah siap dosa jadi titik hitam. Ada kalau dibuat dengan perkara baik, disirami dengan taubah, akan tamuha, akan menghapuskan titik hitam ni. Akan menghapuskan. Abang ni, abang. Bagaimana Al-Quran pun sebut, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kerana hasalnya hati adalah umpama cermin. Cermin. Yang menghijabkan cermin ini untuk menzahirkan cahaya makrifah, adalah kerana disebabkan oleh kuduratus syahwat, kekeruhan syahwat, kekeruhan kegelapan disebabkan oleh dosa dan syahwat. Dan apabila diserami dengan taubat, diserami oleh an-nur, cahaya yang lahir daripada akhlak sifat-sifat yang baik, akan menghilangkan kegelapan itu, akan menghapuskan kejahatan, kekeruhan itu. Wal qalbu, dan hati. Jadi setiap gerak dan geri kita, biarlah kalaulah gerak geri kita, kalau akhlak su, ini jadi dia. Kalau gerak di geri kita, kalaulah akhlak su, ini akan jadi. Tetapi kalau gerak geri kita akhlakul hasan, gini nak jadi. Wal qalbu imma mudhi'un au muzlimun, dan hati sama ada ia bercahaya ataupun muslim, kelam, gelap. Cahaya, mana cahaya dengan apa? Dengan cahaya ketaatan, dengan cahaya akhlak yang baik. Maka akan zahirlah padanya sifat-sifat jamalullah wa jalaluh. Apabila gelap, maka gelap ataupun gelap, mana gelap dengan maasi, gelap dengan akhlak-akhlak yang buruk. Ada yang wala yanju illa, dan tidak akan berjaya, tak akan lepas, akan berjaya pada hari kiamat daripada azab Allah Ta'ala, illa man atallahu biqalbin salim,
melainkan orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Apa hati sejahtera? Selamat. Selamat daripada apa? Sejahtera daripada apa? Sejahtera daripada segala kerosakan akidah. Sejahtera daripada niat-niat yang buruk. Sejahtera daripada sifat-sifat yang jahat, yang mazmumah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala Allahumma alhimna rusyda a'azna min syarrin nas. Allahumma alhimna rusyda. Sallallahu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.